Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita berehat seketika kerana beberapa urusan, pada malam ini insya-Allah kita akan bersama semula menyambung kembali siri tadabbur surah Al-Baqarah. Dikala mungkin sebahagian daripada kita yang masih lagi sedang bercuti sempena CNY ni, dan saya difahamkan juga ramai yang ada travel sana sini, ada yang ada few program, event dan sebagainya. Tapi alhamdulillah masih ada lagi segelintir kita yang masih dapat bersama dengan kita untuk meneruskan siri pengajian kita pada malam ini. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang menonton ataupun bersama dengan kita daripada Zoom, ada yang daripada Facebook dan ada juga daripada live IG kita. Ahlan wa sahlan. Terima kasih juga kepada pihak penganjur Local Ihsan yang telah menganjurkan siri pengajian ataupun mengadakan siri kuliah ilmu sebegini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian kita, iaitu ayat yang ke-106. Ayat yang 106 maksudnya kita dalam 5 muka surat lagi kita akan habis juz yang pertama. Juz yang pertama ni surah Al-Baqarah. Juz yang kedua pun fully surah Al-Baqarah. Juzuk yang ketiga nanti dalam sekitar 8 muka surat itu adalah final kepada surah Al-Baqarah. Baik. Ayat yang 106, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayah. Okay, kalau ayat-ayat sebelum tadi ni kita dah bicarakan tentang sikap-sikap Bani Israel. Ayat sebelum tu juga tentang ahli-ahli sihir yang terkenal ataupun dikenali dalam suku kaum Yahudi sebelum ini. Maka ini Allah memulakan chapter baru, perbahasan yang baru. Allah kata ma nansakh min ayah. Maksudnya Allah tidak mengangkat suatu ayat ataupun menghilangkan ayat tersebut. Sekejap lagi kita akan bincangkan secara lebih detail tentang perbahasan an-naskhu ataupun nasakh ini. Allah kata Allah tidak akan menghilangkan ayat, sepotong ayat daripada ayat Al-Quran. Okay? Bila kita kata nasakh, nasakh ini boleh jadi dia menasahkan hukum sahaja. Bacaan masih lagi ada. Kita akan perincikan lagi. Boleh jadi juga nasakh ini dia menasahkan ayat tu dari sudut bacaan, tilawahnya dan juga hukum dia. Jadi Allah kata kami tidak menasahkan satu-satu ayat. Au nunsiha, iaitu Allah menghilangkan, melupakan dia daripada hati-hati kita. Nisyan, nunsiha ni daripada nisyan. Nisyan ni maksudnya lupa. Sebab itulah kita manusia ni juga dikatakan insan. Diambil juga daripada perkataan yang mengatakan manusia ni memang sifat dia adalah pelupa. Okey, ma nansakh min ayah. Okey, min ayatin aw nunsiha. Nunsiha adalah qiraat yang kita biasa baca. Di sana ada satu qiraat yang dibaca dengan huruf hamzah. Yang bermaksud kita melewatkan daripada nasakh. Okey, maksudnya Allah tidak melewatkan penurunan satu-satu ayat. Okey, melainkan Allah kata na'ti bi khairin minha, melainkan kami akan datangkan dengan sesuatu ayat yang lebih baik daripada dia. Maksud baik itu maksudnya dia boleh membawa kebaikan daripada sudut kehidupan, daripada sudut ibadah, syariat dan sebagainya kepada hamba-Nya. Okey, itu adalah lebih baik daripada ayat yang telah dimansuhkan. Walaupun daripada segi ganjaran, daripada segi kita tengok nilai dia sama.
Tapi kebaikan yang masuk kat sini adalah kebaikan yang dinisbahkan kepada hamba-Nya, bukan kebaikan ayat itu sendiri, bukan kebaikan daripada sudut Allah itu sendiri. Tak, kebaikan adalah untuk kita, au mithliha, ataupun sama sepertinya, daripada sudut kebaikannya, daripada sudut pahalanya, kan? So sebab tu kalau kita nak baca ni, kita nak faham tentang perbahasan nasikh dan mansukh ini. Jadi nasikh dan mansukh ini adalah salah satu daripada perbahasan yang dibahaskan dalam usul fiqh. Yang dalam usul fiqh pun ada dibahaskan benda ni. Dalam perbahasan ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis pun ada dibicarakan. Dan ada juga dibahaskan dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran juga dibincangkan, disebabkan perbahasan nasakh dan mansukh ini memang dibincangkanlah daripada sudut perbahasan Al-Quran, nasakh itu sendiri dalam Quran ataupun daripada sunnah Nabi SAW pun berlaku nasakh dan mansukh, dan ini akan memberikan implikasi terhadap hukum hakam, especially dalam hukum hakam yang dibawa oleh sesuatu ayat itu. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, agama ini Allah turunkan daripada zaman berzaman, daripada sejak awal zaman Nabi Adam AS ke zaman Nabi Muhammad sampai ke tempat kita, sampai ke kita ni, daripada sudut akidahnya sama. Akidahnya sama, maksudnya dari sudut akidah adalah bagaimana kita nak mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, kita mengesakan Allah, kita tidak menyembah selain daripada Allah. Ini adalah seruan para anbiya yang satu. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan seruan ini adalah untuk menyembah Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya. Melainkan daripada sudut syariah, mungkin ada sebahagian daripada syariat para nabi dan para nabi yang lain itu ada perbezaan sedikit sebanyak. Dan Allah telah ceritakan benda ini dalam surah Al-Hajj juga, likulli ummatin ja'alna, setiap daripada umat itu kami telah jadikan mereka ini satu, mereka ada pegangan dia punya nusuk sendiri. Kemudian bila datangnya agama Islam, syariat Islam, maka syariat Islam itu dia akan menasahkan syariat yang sebelum-sebelum ni. Dalam Al-Quran Allah kata, Allah jadikan Al-Quran ini sebagai muhaiminan, sebagai penentu terhadap apa yang dibawa dalam kandungan-kandungan kitab suci yang sebelum ini. Kan, kerana apa? Sebab ada hikmah-hikmah yang telah Allah perintahkan disebabkan perubahan zaman. Zaman telah berubah. Zaman daripada zaman para nabi, zaman Nabi Nuh dulu sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ada berlaku perubahan itu daripada segi tabi'inya, daripada segi kemanusiaan itu, dari segi ketamadunan itu ada perbezaan cara fikir, sikap dan sebagainya. Maka syariat ni sebenarnya adalah dia nak mengajar kita tentang bagaimana cara kita berinteraksi dalam kehidupan kita. Maksudnya daripada sudut ibadah tu ada, betul, maksudnya cara kita berinteraksi dengan Allah, dengan Tuhan kita ada, cara kita berinteraksi dengan manusia, makhluk-makhluk yang lain, itu semua ada. Jadi dunia berubah kan? Jadi bila perubahan itu berlaku, maka sebagai satu flexibility agama itu, syariat itu, maka di situlah terletaknya hikmah prinsip nasakh dan mansukh. Kan? Bila Allah turunkan agama Islam, maka syariat agama Islam itu akan menasahkan syariat-syariat yang terdahulu. Yes, ada beberapa syariat yang sama, itu kita tidak nafikan. Contohnya bila Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa, kewajipan berpuasa. Kewajipan berpuasa ini sebagaimana umat-umat terdahulu. Sebagaimana umat terdahulu ini supaya kamu supaya kamu bertakwa. Maksudnya umat terdahulu pun mereka ada diturunkan syariat berpuasa itu. Dalam umat terdahulu pun ada salat. Dalam umat terdahulu pun ada haji. Mungkin ada beberapa perincian hukum hakam daripada sudut pengamalan itu, daripada sudut tata cara itu mungkin ada sedikit perbezaan meraihkan zaman itu dengan zaman yang kemudian. Tetapi overall prinsip syariah itu sama. Tetapi bila telah turunnya agama Islam,
Maka Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Okey. Jadi agama Islam telah menasahkan agama-agama yang terdahulu. Bila kita kata nasikh, yang menasahkan. Bila kita kata mansukh, yang dinasahkan. Jadi dalam perbahasan ulum Al-Quran ini, para ulama juga berbicara tentang ilmu nasakh dan mansukh. Dan ada sebagian daripada ulama yang menulis kitab yang khusus yang memperincikan tentang perbahasan nasikh dan mansukh. Bila kita kata nasakh, tadi pun kita dah sebut, dari segi definisi bahasa Arab dipanggil sebagai raf'ul hukm syar'i bi khitabin syar'i. Maksudnya mengangkat suatu hukum syarak, maksudnya kita menghilangkan suatu hukum syarak itu dengan nas syarak juga. Maksudnya dia tak boleh nak menasahkan satu hukum syarak ni dengan kepala kita semata-mata. Tak boleh. Tak boleh hanya kerana tiba-tiba kita nak ijtihad, nak nasahkan benda ni, tak boleh. Maksudnya kalau benda tu kita nak kata mansukh, maksudnya yang telah dihilangkan fungsi dia ataupun kandungan dia, hukum dia, maka dia tak boleh dengan ijtihad kita semata-mata. Tetapi perlulah kena ada nas yang lain. Nas daripada Al-Quran, nas daripada As-Sunnah yang menjelaskan bahawa yes, ada satu ayat ini telah dimansukhkan, baik dari segi bacaan ataupun daripada sudut hukum hakamnya. Bila kita cerita lagi tentang nasakh dan mansukh, perbahasan nasikh dan nasakh ini dia meliputi perintah ataupun larangan. Maksudnya daripada sudut hukum hakam lah, kan? Tapi daripada sudut akidah, i'tiqad kita, daripada sudut akhlak kita, daripada sudut prinsip asas ibadah itu, maka di situ bukanlah termasuk di dalam medan nasakh dan mansukh ini. Maksudnya tak adalah akhlak, contohnya tidak mencuri, akhlak yang baik tidak mencuri. Tiba-tiba ada akhlak mencuri pula boleh dibolehkan menasahkan akhlak yang tidak baik. Tidak. Akhlak itu sama. Secara prinsipnya sama saja. Akidah juga sama. Okay? Jadi belajar ataupun mengetahui tentang selok-belok nasakh dan mansukh ini penting. Khususnya di sisi para ilmuwan lah, sebab daripada situ mereka akan tahu hukum hakam. Kita tahu, oh, yang ini dulu ada disebut, dulu ada diamalkan, kemudian telah dinasahkan, kemudian telah dipadam ataupun dihilangkan hukumnya. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu ada ayat ataupun ada hadis-hadis Nabi yang ini telah dimansukhkan? Yang telah dalam bahasa Melayu pun dipanggil mansuh, kan, dimansuhkan. Dia mansukh dalam bahasa Arab jadi kha. Okay, tapi bahasa Melayu diimport daripada bahasa Arab, diubah sikit. Okay. Kalau kita nak tahu adakah sesuatu nas, sesuatu ayat, sesuatu hadis Nabi SAW itu telah dimansuhkan, yang pertama sekali mesti ada satu nas yang jelas daripada Nabi SAW ataupun daripada sahabat Nabi SAW yang menyaksikan peristiwa itu. Kan, di zaman Nabi, bersama dengan Nabi SAW, contoh. Boleh jadi benda itu Nabi sendiri yang jelaskan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha." Kan, dulu sebelum ini aku pernah menghalang kamu ataupun menegah kamu daripada menziarahi kubur. Tetapi sekarang ziarahlah dia. Maksudnya sebelum ini hukumnya haram nak ziarah kubur ataupun sangat makruh. Tetapi sekarang Nabi galakkan pula pergi ke menziarahi kubur dengan illah apa? Dengan asbab apa? Nabi kata fa innaha tudzakkirul akhirah. Kerana dia boleh mengingatkan kita kepada kematian. Kerana mungkin sebelum itu, di zaman era-era baru lagi dengan zaman-zaman jahiliah, masih kuat lagi tradisi-tradisi jahiliah. Amalan-amalan meratap, contohnya ada mungkin amalan-amalan khurafat yang ada dilakukan di perkuburan, menyebabkan ketika itu Nabi SAW menghalang daripada menziarahi kubur. Kemudian Nabi kata ziarahlah dia. Contohnya juga bila dibahaskan tentang hukum wanita menziarahi kubur. Yes, ada setengah pandangan fuqaha yang mengatakan bahawa wanita itu makruh menziarahi kubur. Tetapi ada sahabat Nabi SAW bagi tahu
betul kami pernah ditegah sebelum ini walam yu'zam alaina, tetapi Nabi tidak begitu strict lah menegah kami. Sebab betul bila kita tengok illah dia, kita tengok punca dia, kenapa Nabi melarang dulu wanita-wanita ni pergi menziarahi kubur. Disebabkan dulu wanita-wanita yang belum tebal iman dia, yang masih lagi dipengaruhi dengan adat-adat jahiliah sebelum tu, terlalu beremosi sampai kata mereka ni meratap-ratap di perkuburan, ratap-ratap di atas kematian. Mungkin kita kat sini kuranglah melihat perkara itu. Tetapi kalau kita tengok di negara Arab sendiri pun, even sampai sekarang pun, wanita-wanita yang meratap tu masih lagi ada sebenarnya kita, dan ratapan tu luar biasa. Ratapan tu kita boleh tembak macam ada ratapan-ratapan yang memang Nabi SAW dah larang lah. Ya, hari itu masa kami pergi Turki pun, sampai dekat airport tu, tiba-tiba orang kat luar tu melalak-lalak lah apa kan. Kami kenapa ni? Rupa-rupanya ada, mereka tengah tunggu ada mayat sampailah kat situ. Dan Arab ni kadang-kadang bila dia berkabung yang melampau, mereka meratap melampau-lampau. Mungkin lagi bila zaman jahiliah tu lebih teruk. Dulu memang diupah wanita-wanita untuk meratap dan sebagainya. So mungkin ketika itu tidak sesuai untuk diberikan kebenaran, kelonggaran untuk menziarahi. Tetapi setelah ilmu itu sabit ataupun ada di dalam diri para sahabat, keimanan sudah menebal, maka Nabi SAW pun tahu, sahabat dia sudah tahulah untuk nak menjaga diri masing-masing, iman masing-masing. Okey, jadi kat sini kita tengok sebelum ini Nabi menghalang daripada menziarahi kubur, kemudian Nabi kata sekarang ziarah. So ada nas daripada Nabi SAW yang memberikan kebenaran untuk menziarahi kubur setelah menegah dia. Jadi kalaulah ada orang petik satu-satu hadis yang menghalang daripada kita menziarahi kubur, maka tengoklah hadis yang lain yang telah memansuhkan hadis-hadis yang kita lihat berbentuk tegahan itu. So penting untuk bila kita nampak satu-satu hukum itu, kita kena tengok lagi hadis-hadis yang lain, tengok lagi nas-nas yang lain secara kolektif, supaya tak ada berlaku percanggahan ataupun kita ingat benda tu tak boleh, rupa-rupanya dibolehkan kemudian, benda tu memula dulu boleh, tiba-tiba tidak boleh kemudiannya. Dan ada juga kadang daripada kalam sahabat sendiri yang menyaksikan perkara itu, dia bagi tahu dulu pernah diamalkan kemudian telah dimansuhkan. Begitu juga kalau kita nak tahu macam mana satu-satu ayat ataupun satu-satu hadis itu dimansuhkan, kita boleh tengok dari sudut ijma' al-ummah. Okay? Ijma' ummah ni secara diketahui dengan ilmuwan yang mantap-mantap ni, memang menaskan perkara tersebut telah dimansuhkan. Macam mana nak tahu? Contohnya kita boleh tahu kronologi penurunan asbabul wurud. Kadang-kadang satu-satu ayat, satu-satu hadis itu diturunkan ataupun berlaku. So kita boleh tahu tarikh dia secara umum. Ni dulu, ni turunkan pada tahun ke-7. Yang ini diturunkan pada tahun ke-9. So kita tahu dia punya timing dia, timeline dia. So kita tahu yang mana yang nasakh, yang mana yang menasahkan, yang mana yang dimansuhkan. Okay, ingat, nasakh, bab-bab nasakh ni tak boleh dengan akal semata-mata, dengan ijtihad semata-mata. Tidak boleh tiba-tiba kita kata ada wujud nasakh dan mansukh ni dengan hanya kewujudan kita nampak rasa macam bercanggah antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis ke apa, tiba-tiba kita nak kata benda ni mansukh tanpa sebarang evidence. Jadi nasakh ini dia ada beberapa jenis. Okay, yang pertama sekali nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran menasahkan ayat yang lain. Okay, contohnya dalam peristiwa pensyariatan ataupun pengharaman arak. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalaulah manusia bertanya kamu tentang judi dan arak, maka katakanlah, Allah katakan pada keduanya itu ada dosa yang besar, manfaatnya maksudnya Nabi nak kata mudarat dia itu lebih besar daripada manfaat dia. So maksudnya we still have a choice. Cuma Allah nak bagi tahu mudarat dia besar, but you can do it lah sometimes, kan, macam tu.
Kemudian bila Allah turunkan ayat 90 daripada surah Al-Maidah selepas beberapa tempoh yang menjelaskan bahawa arak ni totally diharamkan. Allah turunkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Judi, arak ni semua antara perkara-perkara yang Allah kata amalan syaitan, dia adalah najis. Fajtanibuh, jauhilah dia, dia satu perintah. So di sinilah bermulanya pengharaman arak itu secara total. Sebelum tu Allah kata la taqrabus salah wa antum sukara, janganlah kamu solat dalam keadaan yang mabuk. So sahabat contohnya kalau esok subuh lepas isyak tu dia mungkin minum sikit arak. So mungkin kesan dia dah hilang lah sebelum subuh esok. Dia dah kurang lah sikit arak. So Allah tengok. Maksudnya di situ ada hikmah kenapa Allah turunkan nasakh ini secara berperingkat. Sebab meraihkan keadaan yang mana ketika itu sinonim arak ni dengan masyarakat Arab dulu. Jadi Allah turunkan secara berperingkat. Dia maksudnya syariat ni dia tak boleh turun secara, dia tak boleh kita nak apply dia secara secara mendadak begitu. Sama juga dalam kita berdakwah. Kita kena ada kena sikap tadarruj, sikap berperingkat dalam kita nak berdakwah. Kita tak boleh expect perfect untuk sempurna dalam segala gerak kerja, daripada expectation kita dan sebagainya. Sebab orang itu, mad'u kita itu ada dia punya hal, ada situasi dia, ada dia punya keadaan dia yang mungkin berbeza daripada kita. Contoh bila kita nak dakwah kepada seorang yang bukan Islam. Ini antara yang pernah saya cuba lakukan. Ada seorang Chinese, belum Islam lagi. Dia berminat sangat dengan Islam. Dia banyak baca tentang Islam sampailah dia kata dia nak spend satu malam tu dengan saya untuk dia nak bertanya tentang Islam. Saya kata saya sukalah, saya kata okey. Kita jumpa kat sekian-sekian tempat dan apa-apa kemusykilan tanya. So dia pun ceritalah dia apa yang dibaca. Masya-Allah dia ada pengetahuan yang luas. Dia sangat tertarik especially bila dia mendalami tentang akhlak-akhlak Islam lah. Dari segi muamalah dengan ibu bapa. Antaranya itu yang paling dia amazing juga sebab dia kata before this dia kata biasalah saya hidup dengan dunia sendiri, habis saya clubbing, saya abaikan mak ayah, saya abaikan keluarga, tak berapa ambil berat lah. Bila dia tahu Islam itu macam mana titik beratkan hubungan kekeluargaan, hubungan dengan ibu bapa, lepas tu dia try apply dan dia rasa kehidupan dia sangat bahagia sekarang. Cuma dia kata at the end of the day, benda yang paling dia kata muskil bagi dia adalah dia rasa dia tak boleh berpisah lagi dengan arak. Dan arak tu dah sinonim dengan dia. Jadi dia kata dia tahu arak ni satu dosa besar dalam Islam dan sensitif lah, especially kalau kita tengok kat Malaysia ni kan, benda tu jadi very sensitif. Jadi dia jadi takut nak memeluk Islam. Jadi saya kata kat dia kata adakah kamu ni memang percaya pada Allah? Maksudnya kamu dah tahu bahawa Allah itu sekian. Dia kata yes, I do believe. Kan. Lepas tu macam mana saya kata adakah kamu dah baca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masa tu saya belum tulis lagi buku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan paling sempurna pernah dilahirkan tu. Kalaulah saya jumpa dengan dia lagi, mungkin saya akan hadiahkan buku itulah pada dia. Pun ada English version kan. So saya rasa macam alamak, kenapa tak dapat jumpa dia lagi. Kalau jumpa tu saya nak bagi supaya dia boleh mendalami lagi tentang Nabi kita. Lepas tu dia kata overall dia boleh percaya. Dia percaya tentang Islam. Mungkin saya nampak macam lebih kurang 80% lah. So saya kata you don't have to be perfect untuk nak menjadi Muslim. Bila kamu dah percaya, maksudnya dia dah meletakkan tiket dia ke syurga. Okay? Dan kita tak boleh paksa dia. Biar tak apa, biar kalau dia masih lagi dia masuk Islam dalam keadaan dia minum arak, paling tidak dia hanya melakukan maksiat. Tetapi dia tidak kufur lah, dia tidak syirik. Maka insya-Allah confirm dia akan memasuki syurga juga pada final dia.
Tetapi kalaulah kita tangguhkan nak suruh dia jadi Muslim yang sempurna sampai dia nak tinggalkan arak dan semua ataupun fifi maksiat dia baru dia nak masuk Islam, maka dia telah berada di dalam tiket ke neraka sebab dia masih lagi musyrik. Orang yang musyrik tidak akan masuk syurga. Jadi mana mudarat yang lebih besar? Of course kalau dikekal dalam kekufuran dan kesyirikan itu lebih besar mudarat. So kita kena cuba untuk nak tarik dia, tak apa, masuk Islam dulu. Kadang-kadang ada orang ni nak masuk Islam ni terus nak tukar nama, terus nak, kalau tak sunat terus sunat, kalau tak ni kena blame, kena tinggal. No. Kan even Nabi SAW pun ketika menghantar Mu'adh ke Yaman, apa kata Nabi SAW? Ya Mu'adh, kalau kamu sampai kat sana, apa yang pertama sekali ajar mereka syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ajar mereka dulu faham keimanan tu, pasakkan dalam hati sanubari mereka itu tentang erti syahadatain. Biar mereka betul-betul faham apa maksud iman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu akan bagi kesan yang besar. Selagi kedua itu tidak kukuh, maka yang lain-lain tu not strong lah. Itu paksi dia tu. Kalau dia dah boleh percaya tu, masa tu kalau dia tak solat, tak puasa lagi, tak apa, it's okay. Kemudian kalau mereka dah betul-betul faham, barulah ajar kepada dia macam mana nak solat. Solat ni mungkin bagi kita biasa, tapi ada bagi sebahagian daripada non-Muslim, dia rasa benda tu berat. Nak ambil 5 waktu sehari untuk nak menghabiskan, nak berwuduk lagi, nak bangun subuh lagi, nak kena skip some time of dalam kerja lagi kan. Bagi mereka berat. Tapi macam mana kita nak bagi mereka faham tentang kewajipan 5 waktu itu? Dia orang tak akan boleh buat benda ni melainkan setelah keimanan dia kepada Allah dan Rasul itu kuat. Then baru dia boleh buat solat ni agak berat tu. Mungkin dia akan buat 2-3 waktu dulu. It's okay, fine. Saya pun pernah masa saya pergi Jepun dulu, ada orang mu'allaf yang baru masuk tu, dia begitulah kan. Kat sana ni lagilah tak ada suasana, tak ada orang nak ajak pergi masjid, tak ada orang nak ajak, sampai ditanya pada saya cuba bangun subuh, but dia kata what if dia kata sebenarnya there is no God. What if apa yang aku buat ni sebenarnya sia-sia ataupun memenatkan diri. Ni kata-kata daripada seorang mu'allaf saya jumpa dekat Jepun dulu. Saya kata subhanallah, saya kata okay, dia kata kita faham keadaan dia. Maksudnya dekat sana tu dia tak ada suasana, tak ada orang Islam, tak ada mungkin orang yang betul-betul boleh guide dia. Jadi dalam kehidupan hedonism yang ada di Jepun, keduniaan yang ada di sana, susah nak kuatkan iman kita kan. Itu pun alhamdulillah now ada some internet ni, kita boleh cari info dan manfaat. Tapi kita kata dia keep consistent because of this is what syaitan want. Dia nak ragu-ragu kat kita, dia nak pisungkan kita. Tak apa, bangun solat semampu yang mungkin kan. Tapi don't push yourself too hard unless your iman is very strong kan. If the iman itu tak strong, we cannot push ourselves so hard. Otherwise kita akan give up, kita akan mungkin lose kita punya istiqamah, mungkin kita akan mengendur, kita akan melemah kat situ. Sebab tu kita boleh faham daripada bab-bab nasakh mansukh ini, iaitu tentang pentingnya berperingkat dalam kita melakukan sesuatu ataupun kita berdakwah. Jangan expect kita dakwah hari ni orang tu nak masuk Islam hari ni. Nabi pun try dakwah pada Abu Talib kan, but at the end of the day tak masuk Islam juga. So it not necessary yang setiap daripada dakwah kita itu akan berjaya. Tapi bila kita dakwah, kata Nabi SAW, walan yushadad dina ahadun illa ghalabah, inna ad-dina yusrun. Dalam Sahih Bukhari Nabi kata sesungguhnya agama itu mudah, tidaklah orang itu yang termelampau dalam berkeras, melainkan dia pasti akan tewas. Maksudnya kalau kita over sangat, keras sangat, macam kadang-kadang kita dakwah ni duk tembak sana, duk maki ni macam-macam, kita sendiri akan kalah. Orang akan melihat, pandang kita serong, dakwah kita susah nak diterima dan sebagainya. So nasakh dan mansukh juga begitu.
Bila Allah turunkan, meraihkan uh, keadaan ketika itu, maka diturunkan secara berperingkat. Antara jenis nasakh dan mansukh ini ada juga hadis Nabi SAW yang dimansuhkan dengan ayat daripada Al-Quran. Contohnya, dalam hadis Nabi SAW pada awal-awal era salat dulu, sebelum Isra' dan Mi'raj, sahabat-sahabat Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ini ada dalam sunnah Nabi SAW. Kemudian bila dalam juzuk 2 tu kan, muka surat pertama sekali, surat Baqarah ayat 144, bila Allah kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat pertengahan dalam muka surat belah kiri tu, muka surat 22. Allah kata pandang, maksudnya tolehkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram, tukar kiblat sekarang. Maksudnya dari sini Allah turunkan ayat yang menasahkan apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Okay. Kemudian ada antara nau' ataupun jenis nasakh itu juga hadis menasahkan ataupun memansuhkan hadis yang lain. Contohnya pada awal-awal era era Islam dulu, dibolehkan amalan nikah mut'ah. Kan nikah mut'ah ni maksudnya nikah yang sementara itulah. Itu kerana meraihkan keadaan ketika itu. Keadaan yang penuh dengan peperangan dan kesukaran dan pelbagai. So ada satu ketika itu dalam hadis riwayat Muslim, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Awtasin fil mut'ah thumma naha anha. Pada satu tahun Awtas tu Nabi ada beri kelonggaran untuk nikah mut'ah, kemudian baginda menegah dia. So at the end mut'ah itu tiada. Okay, telah ditegah. Kerana itu Al-Imam Al-Bukhari dia tulis satu bab dalam Sahih Bukhari, dia kata bab nahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ati akhiran. Maksudnya pada akhir-akhirnya Rasulullah telah menegah daripada nikah mut'ah. Okay. Dan kalau kita tengok daripada sudut nasakh Al-Quran, okay, dia ada beberapa bentuk juga. Ada yang pertama sekali, nasakh Al-Quran ni bacaan dia dimansuhkan. Hukuman dia pun dimansuhkan. Maksudnya konten dia, syariat yang dibawa dalam ayat itu juga dimansuhkan. Misalnya ada diceritakan dalam hadis riwayat Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana fi ma unzil 10 radha'atin ma'lumatin, yang mana Aisyah kata ni dululah kalau nak bagi seorang bayi tu, seorang anak tu dapat jadi anak susuan, dikena 10 susuan kenyang. Kemudian telah dimansuhkan. Itu ada dalam Quran. Ayat dia pun tak tahu. Tetapi dulu ada disebutkan dalam Al-Quran begitu. Kena 10 kali susuan untuk budak tu jadi anak susuan. Tetapi telah dimansuhkan dalam hadis Nabi dengan 5 susuan. Maksudnya cukup 5 susuan yang mengenyangkan, boleh menjadikan budak itu sebagai anak susuan kita. Yang kedua bentuk dia adalah hukum dia tu, hukum yang ada dalam ayat itu mansukh. Tetapi bacaan tu masih lagi diteruskan bacaan. Okay. Misal kata kalau kita tengok ayat Al-Anfal 166. Al-Anfal ayat 66. Allah kata al-ana khaffafallahu ankum ma'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfain biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ayat ini dia telah memansuhkan ayat yang sebelum dia, ayat 65. Yang Allah kata ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiru yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun.
So maksudnya daripada sudut baca, yes kita baca, tetapi daripada sudut hukum salah satu ayat ini telah dimansuhkan. Yang ketiga adalah hukum dia ada tetapi bacaan dia itu telah dimansuhkan. Okay, bacaan itu telah dimansuhkan. Contoh yang tadi itulah kita sebutkan. Maksudnya bacaan tu dah tak ada. Dan kemudian tapi dari segi hukum tu ada. Ada tu daripada nas-nas lain lah, macam hadis Nabi SAW. Jadi nasakh ini macam kita kata tadi ada pelbagai hikmah. Allah nak meraihkan maslahat-maslahat hamba-Nya. Ada especially pada zaman Nabi SAW, ketika itu ada maslahat-maslahat dakwah di awal-awal era dulu, sebelum betul-betul establish dakwah Islam itu, maka ada melibatkan beberapa perubahan daripada sudut hukum hakam. Adakah Allah tak tahu? Allah tahu. Dan setiap daripada perubahan, nasakh mansukh, pertukaran ini semua ini adalah dalam ruang lingkup ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang already telah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Itu semua Allah tahu, dan cuma Allah telah tentukan perkara itu berlaku, dan ayat-ayat itu semua, nas-nas itu ada berlaku perubahan-perubahan itu sebab nak meraihkan hal-hal hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, itu antara yang kita nak kata tentang ayat yang begitu. Jadi ayat yang 106 tu hujung dia Allah kata, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kamu tak tahukah bahawa Allah itu maha berkuasa? Maksudnya Allah itulah yang memiliki kuasa untuk nak memansuhkan sesuatu ayat, hukum, nas dan sebagainya. Allah juga lah yang berkuasa untuk nak mendatangkan hukum gantian dia, yang boleh membawa kebaikan yang lebih besar kepada para hamba-Nya. Dan kerana syariat Islam ni, tujuan ni nak bagi kehidupan kita lebih baik. Kenapa kita kena ada Islamic law, syariah law? Because of untuk nak memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita, untuk nak menjadikan amal ibadah kita lebih elok, lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah yang tahu segala sesuatu urusan, Allah yang menciptakan kita semua, Allah tahu. Sebab Allah itu siapa? Allahu rabbul alamin, Rabb bagi sekalian alam. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah itulah yang memiliki segala kerajaan, kekuasaan di langit dan di bumi. Kerana itu, hanya Allah sahajalah yang berhak untuk nak menentukan hukum hakam ataupun syariat Islam itu. Sebab Allah lah satu-satunya yang ataupun hanya yang esa yang mentadbir segala urusan di langit dan di bumi. Allah lah yang mentadbir, yang menentukan kerajaannya, yang menasahkan, menghilangkan satu-satu hukum hakam itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ingatkan tentang perkara ini, setelah itu Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman. Allah kata mungkin ada setengah orang yang beriman dia berasa ragu dengan nasakh dan mansukh ini. Seolah dia kata macam mana hukum hakam ni boleh berubah-ubah. Macam kita tengok ada segelintir daripada orang Islam hari inilah yang tidak faham tentang agama Allah. Dia melihat ada percanggahan sikit yang daripada akal mereka itu kelihatan seperti bercanggah, terus mereka ini nak bidas agama Allah itu sendiri. Ada yang terus kata aku nak jadi Quranis, aku nak macam ni. Dia ada yang dia mempertikaikan banyak hukum hakam sebab dia tak faham, dia tak belajar banyak tentang
usul fiqhnya, nak tahu tentang perbahasan nasikh dan mansukh ni. Jadi mereka berasa ragu, mereka berasa syak wasangka dan mereka mendahulukan akal mereka daripada nas. Kemudian Allah kata, "Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Maksudnya kita ni tanpa Allah kita tak ada pelindung, kita tak ada pembantu. Maka janganlah kita mencari selain daripada Allah. Janganlah kita memohon pertolongan selain daripada Allah. Janganlah kita membelakangkan hukum hakam Allah. Sebaliknya kita berpegang gigit dengan gigi gerham kita segala syariat yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan Allah ingatkan lagi kepada orang beriman. Satu peringatan yang macam kita sebut banyak kali dalam surah ni, Allah ingatkan tentang Bani Israel. Allah ingatkan balik pada orang beriman. Jangan jadi seperti Bani Israel bersama dengan Nabi mereka Musa. Jangan bersikap seperti mereka. Maka dalam ayat 108 Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil." Allah kata, "Am turiduna an tasalu rasulakum." Iaitu setelah kamu tahu, tadi Allah dah ingatkan, setelah everything you know that Allah itu adalah penguasa bagi segala yang berkuasa. Allah lah yang memiliki segala-galanya, Allah lah yang mentadbir segala urusan ni. Kamu nak mempersoalkan, memberikan soalan-soalan yang tidak munasabah kepada Rasul kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Nabi Musa telah dipersoal atau dipertikaikan oleh kaumnya Bani Israel. Kita pernah sebut ayat 55 sebelum ini. Bani Israel kata apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada Allah sehingga kami melihatnya secara terang. Tak ingat ke lagi ayat-ayat sebelum ni, ayat 67 sampai ayat 71? Ketika mana Bani Israel duk bertanya tentang duk mempertikai, memperolok, tanya pasal sifat-sifat lembu yang nak kena sembelih tu. Mereka tidak bersegera di dalam melaksanakan perintah Allah ataupun larangan Allah, tapi mereka duk lok-lak gitu. Adakah kamu, wahai orang beriman, you want to be like them? Maka persoalan ni, bila Allah kata am turiduna an tas'alu rasulakum, soalan ini adalah soalan macam sarkastik jugalah. Soalan yang nak membuatkan orang Islam ini jauhkan diri daripada perkara tersebut. Dan Allah kata, wa man yatabaddalil kufra bil iman. Siapa lagi yang nak tukar kufur itu disebabkan mereka ini berpaling daripada ketaatan kepada Nabi mereka, ataupun mempertikaikan Nabi mereka, atau biadab kepada Nabi mereka, tidak bersegera melakukan ni. Adakah dia nak tukar iman tu dengan kekufuran? Faqad dhalla sawa'as sabil. Maka kalau begitulah, di mereka ini telah tersalah. Mereka ini sudah tersilap, melencong daripada jalan yang lurus. Mereka telah jauh daripada asy-syar'ul qawim, syariat yang lurus. Now, dalam ayat yang 109, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan tentang sifat Bani Israel. Maksudnya, kita sebagai Muslim, akhlak kita tidak sebegini seperti mana yang telah Allah nyatakan pada ayat 109 berikut. Allah kata apa? Wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta
hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kata, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Kan orang ramai daripada ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani ni, mereka ini seboleh-bolehnya nak membuatkan kamu berpaling daripada iman kamu, berpaling daripada agama kamu. Sebab mereka ini kufar, ingkar kepada Tuhan. Hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad, mereka dengki sebabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu, wahai umat Muhammad. Kerana itu mereka berusaha, orang yang dengki ni subhanallah. Walaupun Allah kata min ba'di ma tabayyana lahumul haq, walaupun mereka mengetahui tentang kebenaran itu, tapi mereka tetap juga mengabaikan kebenaran itu, mendahulukan emosi mereka. Kerana apa? Kerana hasad dengki yang telah masuk ke dalam hati-hati mereka. Allah nak ingatkan akhlak buruk ini kepada orang Islam supaya kita membersihkan hati kita daripada sifat hasad. Bayangkan hasad ni ataupun kesan yang timbul daripada hasad ni bukan timbul disebabkan kejahilan, no. Orang itu berilmu. Orang itu tahu benda tu salah. Tapi dia buat juga. Why? Sebab sudah ada kedengkian di dalam hatinya. Sebagaimana dengkinya orang Yahudi ini kepada Nabi kita Muhammad. Dengkinya mereka kepada umat Islam. Ya Allah telah keluarkan daripada umat ini seorang rasul bukan daripada kalangan Bani Israel. Allah telah menurunkan kepada mereka ini Al-Quran, kitab suci Al-Quran, yang menjadi muhaimin, penentu kepada kitab suci Taurat yang mereka ada. Allah nak ingatkan kepada orang yang beriman, janganlah kita memiliki sifat seperti mana Bani Israel ini yang hasad. Sebab ini adalah sifat yang mazmumah, sifat yang sangat dikeji. Ya Allah telah perintahkan kepada kita untuk kita minta perlindungan daripada Allah daripada sifat yang keji ini. Salah satu daripada surah 3 Qul yang kita baca, 5 ayat saja surah tu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah minta supaya kita memohon perlindungan daripada Allah daripada kejahatan orang-orang yang hasad bila mana mereka hasad. Apa itu hasad dengki? Tuan-tuan dan puan-puan, kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, hasad ni maksudnya kita ada di dalam hati kita ni keinginan supaya pihak itu tidak mendapat nikmat yang, ataupun nikmat yang dia sedang ada, dia sedang miliki itu hilang daripada dia atau berkurangan. Ini sifat Yahudi, tetapi telah hinggap dalam hati kita ramai umat Islam. Bukan orang biasa-biasa, kadang-kadang ilmuan-ilmuan, ustaz-ustaz, orang yang tahu pasal agama pun, yang kita pun rasa takjub bagaimana mereka ini tahu kan tak tahu. Tapi disebabkan ada wujud sifat ini, sifat yang tidak senang ada orang lain memiliki satu-satu nikmat yang barangkali dia memang dia miliki juga ataupun barangkali tidak miliki, tapi dia seolah-olah tidak senang kita ada nikmat itu. Kalaulah nikmat itu hilang daripada kita atau berkurangan daripada kita, barangkali mereka akan bergembira. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Adakah mereka hasad
kepada orang-orang yang Allah telah berikan kelebihan kepada mereka. Kerana hasad inilah yang menyebabkan umat ini bersengketa. Masyarakat kita berpecah belah. Antara kawan-kawan terputus ukhuwah. Semuanya bermula daripada sifat ini. Walaupun Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bukan kata orang tak tahu, ramai orang-orang tahu. La tabaghadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling menimbulkan kemarahan orang lain. Janganlah kamu saling untuk memutuskan perhubungan kamu. Janganlah kamu berpaling sesama kamu, saudara seagama. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah dengan hamba-hamba Allah ini bersaudara, ikhwan. Tapi aneh, ramai orang yang tahu hadis ini. Bukan tak tahu. Tetapi kadang-kadang kita berusaha untuk nak memutuskan ukhuwah antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Kadang-kadang kita menimbulkan provokasi, menimbulkan tuhmahan, sangka-sangkaan yang menimbulkan kemarahan, yang membuatkan kita saling berpaling akibat daripada perkara tersebut. Kita membelakangkan ukhuwah yang Nabi SAW telah sebut dalam hadis ini. Dan hasad ni satu penyakit, tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat semua, ini satu penyakit berat. Dalam hadis riwayat Muslim, salah satu bacaan ruqyah yang Nabi SAW baca, apa Nabi kata? Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhik min kulli nafasin aw ainin hasid. Allahumma yushfik, Allahu yushfik, bismillahi urqik. Nabi meruqyahkan orang itu daripada ain yang hasid, daripada pandangan yang hasid, orang yang hasad. Sebab hasad ni dia boleh menimbulkan masalah yang besar. Kita semua ada. Bukan tak ada. Sifat jealous tu ada. Daripada kita kecil lagi benda tu dah ada. Tengok anak-anak kita jealous dengan adik-beradik dia. Yes. Bukan tak ada, ada. Kata Ibn Rajab, hasad ini dia ada dalam tabiat manusia ni, memang ada. Manusia ni dia boleh terlintas, akan ada lintasan dia tak mau orang lain lebih daripada dia. Kita ada. Maybe me, maybe you all, everybody akan ada sifat. Cuma manusia bila terlintas benda itu di dalam diri dia, manusia berpecah kepada beberapa jenis. Dan ada antara mereka yang tidak mampu untuk nak mengawal dirinya. Ilmu dan iman dia tu tak boleh nak menegah kedengkian dia itu daripada keluar sampai dia bertindak di luar daripada batasan syarak, sampai dia berkata, dia buat apa benda-benda yang tidak betul. Maka bermulalah dia mencari-cari kesalahan orang. Mulalah dia berburuk-buruk sangka. Mulalah dia bergosip di belakang. Mulalah dia memfitnah, mulalah dia mengutuk, mulalah dia buat berita macam-macam. Tetapi ada orang yang beriman, yang ilmunya memberi manfaat kepada diri dia, yang iman dia lebih kuat, dia hilangkan benda tu, dia pendamkan benda tu. Mungkin timbul sifat-sifat jealous, dia doakan kebaikan balik kepada orang-orang yang mungkin dia ada terasa begitu. Sebab benda ni mengalir dalam darah kita semua. Tetapi orang yang beriman, dia akan gantikan perasaan itu dengan sesuatu yang baik. Bila dia rasa tak elok pada kawan dia ni, dia akan buat baik pada kawan dia. Dia akan bantu kawan. Dia akan doakan yang baik-baik. Bukan sebaliknya. Kenapa kita nak kena... Saya ada satu kata-kata Ibn Sirin yang bagi saya sangat-sangat menjentik
hati nurani. Bukan kita semua tak diuji, benar ni kita semua diuji. Tapi apa kata Ibn Sirin? Subhanallah. Dengar baik-baik, sahabat-sahabat semua. Kata Ibn Sirin rahmatullahi alaih, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Aku tidak pernah dengki kepada sesiapa di dalam apa-apa urusan dunia. Li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsuduhu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Kerana kalaulah orang itu, orang yang aku dengki jealous itu adalah daripada penghuni syurga, bagaimana aku nak hasad dengki kepada, aku nak hasad dengki kepada dia dalam urusan dunia, sedangkan urusan dunia itu apalah sangat, nothing compare dengan syurga. Wa in kana min ahli an-nar fa kaifa ahsuduhu ala amri dunya wa huwa yasiru ila an-nar. Kalaulah orang itu adalah daripada ahli neraka, macam mana aku nak dengki kepada seorang yang dalam urusan dunia sedangkan dia akan pergi ke neraka? No point. Maksudnya tak ada guna kita nak dengki pada orang dalam urusan dunia. Kita nak dengki orang tu kaya. Kita nak dengki orang tu ada sahabat yang soleh. Kita nak dengki orang tu ada nikmat apa-apa sekalipun. No need. Kalau orang tu ahli neraka, apa nak dengki pada orang ahli neraka? Kalau orang tu orang syurga, apalah sangat keduniaan yang kita dengki itu berbanding dengan nikmat yang Allah nak bagi kita kepada akhirat. Ingatlah kematian. Kata Abu Darda, ma akthara abd dhikrul maut illa qalla far'uhu wa qalla hasadu. Seorang hamba yang banyak mengingati mati, dia akan kurang gelak tawa dia, akan kurang hasad dia. Ini sifat yang kita kena buang dalam diri kita. Sebab kata dalam hadis Nabi SAW, dia adalah umpama api yang memakan kayu api. Kalau kita tak segera siram dia dengan air, maka api itu akan semakin marak. Bila api itu semakin marak, maka syaitan akan menggunakan kesempatan itu akan merosakkan keadaan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi bagi tahu, penyakit besar yang telah menimpa umat-umat kamu yang terdahulu apa dia? Al-hasadu wal-baghdha. Sifat hasad dan juga saling membenci, sifat benci. Kita tak suka pada si fulan. Ada benda yang kita tak senang pada orang. Kata Nabi SAW, hiyal haliqah. Kerana ia boleh mencukur. Nabi kata, la aqulu tahliqu sya'r. Bukan aku nak kata cukur rambut. Walakin tahliqu din. Tetapi dia boleh mencukur agama. Bayangkan sesama ukhuwah, sesama ikhwah bersengketa. Ummah bergolak. Agama menjadi mangsa. Agama semakin lemah. Sebab tu Nabi bagi tahu, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalian tidak masuk syurga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu tidak sempurna iman kamu melainkan setelah kamu saling berkasih sayang. Afala unabbi'ukum bima yuthbit dzalika lakum. Kamu tak mahu aku beritahu apa yang boleh menimbulkan kecintaan sesama kamu, mengukuhkan hubungan kamu. Afshus salama bainakum. Sebarkan salam
Maksudnya, just have a toleransi, cakap benda-benda yang elok kepada orang. This is sifat yang perlu kita jauhi, sifat orang Yahudi. Kan? Macam saya bagi tahu, sifat ini ada pada kita semua. Tetapi hanya iman dan ilmu yang bermanfaat sahaja yang mampu menyingkirkan perkara itu daripada kita. Kalau kita biarkan api hasad itu makan diri kita, makan kawan kita, maka kita dah sama seperti mana orang Yahudi yang Allah sebut dalam ayat ni. Dan kita pun kadang-kadang kita rasa ada orang tu hasad pada kita, bukan sikit, ramai. Ada benda, ada kala kita rasa pedih, kita rasa sedih. Sebab kadang-kadang benda tu bukan daripada orang yang jauh, tapi orang-orang yang dekat. Saya sendiri pun rasa muhasabah bila renung balik ayat ni. Apa Allah kata? Fa'fu wasfahu. Lupakan hasad mereka, maafkan mereka, naikkan level kita kepada level akhlak Islam yang mulia dengan memberikan kemaafan, dengan melapangkan dada kamu. Bukan mudah nak dibuat. Tapi bukankah Allah kata bila kita maafkan orang, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Kamu tak mahu ke Allah juga mengampunkan kamu? Kalau Abu Bakar dia cakap, bala. Bahkan aku nak Allah ampunkan kamu, aku ampunkan aku, maka aku boleh maafkan orang lain. Fa'fu wasfahu. Maafkan orang tu. Fa'fu, maafkan orang tu dalam keadaan kita tidak menghukum dia. Wasfahu, kita maafkan orang tu dalam keadaan kita tak ungkit lagi lah. Ataupun kita lupakan, padamkan. Kita tak boleh padam daripada memori itu, kita padamkan daripada hati kita. Padam kebengkekan itu. It's not easy to do. Saya bagi tahu, it's not easy to do. Benda yang sangat susah untuk nak kita lakukan sebab dia akan fight our emosi. Tapi bila kita ingat, kita buat tu semata-mata kerana Allah. Itulah ganjaran yang Allah nak bagi pada kita. Di situlah terletaknya keimanan kita kepada Allah. Benda yang susah untuk nak kita buat, but we do it. Kita korbankan emosi kita, kita korbankan mungkin apa yang ada dalam hati kita ni semata-mata kerana ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak apa-apa keduniaan. We don't care about that. Tapi yang penting kita nak selamatkan diri kita di sisi Allah. Kan, kita boleh dapat everything in this world, but kalaulah di sisi Allah we got nothing, useless. Tapi kita boleh hilang everything in this world. Kan, sometimes kita sanggup hilang benda-benda yang penting, benda-benda besar demi nak kebaikan dan demi meraih ganjaran daripada Allah. But if we know kita buat tu kerana Allah, Allah pasti akan ganjari, dan ganjaran Allah itu Allah kata apa? Khairun wa abqa. Itulah yang lebih baik dan kekal. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka sampai satu tempoh Allah kata kepada orang Yahudi dan orang yang ahli kitab ni yang dengki kepada kamu ni, sampai satu masa, sampai satu tahap yang Allah kata kat sahabat ni, Allah mengizinkan kamu untuk nak memerangi mereka, mengutip jizyah, cukai jizyah itu daripada mereka, maafkan mereka dulu. Kan? Dan nanti apapun Allah tersebut dalam surah At-Taubah, bila Allah mengizinkan kepada orang Islam untuk memerangi golongan-golongan Yahudi ini. Allah kata, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladina utul kitab
hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Allah ketika itu Allah kata, kamu perangilah mereka yang tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Itu orang-orang yang memusuhi kamu ni. Dan orang-orang yang dengki kepada kamu ni. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Dan, sampailah nanti Allah bila mereka tewas, kamu boleh kutip daripada mereka cukai jizyah dalam keadaan mereka ini berasa terhina. Kan? Maka sebahagian daripada para mufassirin menyebut ayat tadi yang kita bacakan dari surah At-Taubah ini telah menasahkan ayat yang menyuruh kita memaafkan, melupakan orang-orang kedengkian orang-orang Yahudi ini. Dan sebahagian mufassirin mengatakan begitu. Sebab kalau tak, dia ada clash dengan ayat peperangan kan. Sebab keadaan ketika itu sudah berubah, orang Islam sudah mendapat kekuatan, maka Allah izinkan kepada mereka untuk berperang memerangi mereka yang memerangi kamu ketika itu. Tapi Allah tidak, dalam Islam dia sentiasa meraihkan keamanan yang first. So itu dalam surah Al-Anfal Allah kata wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Dan kalau mereka nakkan perdamaian, nakkan keamanan, berdamai dengan mereka. Bukan kita perang tersuka, tak. Itu kita perang kerana mereka ini jahat, ada niat jahat, mereka buat benda yang jahat. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa untuk membalas dendam mereka inilah, maksudnya membalas kejahatan mereka. Allah berkuasa untuk nak membantu orang-orang Islam. Kan, jadi tak patutlah kamu macam terkesan dengan hasad, dengki daripada ahli kitab ini kerana kamu ada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka itu terbakar dengan api hasad, dengki mereka itu sendiri. Maka Allah pesan kepada orang beriman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kan, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, buatlah banyak-banyak kebaikan dan ketaatan, maka kamu akan mendapati ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah simpan kepada kamu di hari akhirat. Dan Allah kata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kan, apa yang kamu lakukan, segala kebaikan itu kamu akan mendapati. Ya Allah simpan kepada kamu. Allah tidak akan sia-siakan sebarang amalan daripada para hamba-Nya. Allah tidak akan mengurangkan kelebihan hak hamba-hamba ni yang telah beramal saleh. Malah Allah tambah dan Allah tambah. Kan, wastaghfirullah. Banyakkan istighfar kepada Allah. Jadi itu apa yang Allah nak ingatkan kepada orang yang beriman. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 111 pada minggu hadapan, insya-Allah, dalam siri tadabbur surah Al-Baqarah pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua. Okey, saya tengok sikit beberapa persoalan. Ada yang tanya, Assalamualaikum doktor, manusia semuanya berasal daripada Nabi Adam. Kenapa boleh adanya banyak agama lain sedangkan kita semua datang daripada Adam? Terima kasih Ustaz. Baik, soalan yang baik. Dalam Al-Quran sendiri Allah ada ceritakan, kana an-nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Dulu manusia ini dalam satu agama, satu umat. Maksudnya bila Allah turunkan Nabi Adam dengan seruan yang sama. Kemudian zaman berzaman, daripada zaman Nabi Adam nak sampai kepada zaman Nabi Nuh, lebih kurang 10 generasi. Orang kata sudah berlaku, sudah banyak. Manusia itu semakin ramai, 10 generasi itu sudah berkembang biak. Dan lalu mereka berpecah belah. Lalu mereka ada yang ingkar. Maka faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah turunkan para nabi, Allah turunkan para rasul yang memberikan peringatan, memberikan khabar gembira kepada umat-umat, maksudnya yang menyeru, yang berdakwah kepada mereka. Sebelum kita tengok apa umat-umat terdahulu, cukup kita tengok dalam situasi kita sahaja. We on the same family.
dalam keluarga kita sendiri. Dalam keluarga kita sendiri pun sometimes ada pelbagai versi kefahaman, ada pelbagai perbezaan, pelbagai persengketaan. So di situ kita boleh faham manusia ni, pertama sekali sometimes kebenaran itu ada di hadapan mata, tapi dia tidak boleh terima, dia tak boleh digest. Mungkin ada beberapa faktor lah. Apatah lagi mereka yang jauh. Kemudian setelah itu mereka semakin menjauhi, dan manusia itu lama-lama bila mereka jauh daripada kebenaran, apa yang timbul? Maka di situlah syaitan akan membisikkan untuk digantikan dengan kesyirikan, maksiat dan sebagainya. That's why kalau kita tengok dulu, daripada sampai kata dalam Quran bila sebut patung-patung yang disembah, yang dibawa, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, sebahagian mufassirin menyebut patung-patung ini adalah antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam, anak-anak yang saleh. Dan kemudian ada juga yang mengatakan dia adalah sahabat, dia adalah orang kata orang-orang saleh daripada kalangan para anbiya. Tetapi mereka ini mati. Kemudian manusia mula berevolusi, mula mencari cahaya hidayah, tetapi mungkin tidak menjumpai. Mungkin juga kerana menolak kebenaran itu. So daripada orang tu orang saleh, kemudian dipatungkan, nampak macam peringatan, kemudian mula disembah. Bila disembah itu, maka dia sudah menjadi syirik. Dia sudah menjadi satu agama. Kan? Kemudian dituntut untuk nak menyembah berhala-berhala itu. Maka di kawasan ini adalah agama berhala ini. Di kawasan lain pun timbul benda-benda itu. Maka Allah turunkan para Nabi sampai sebelum zaman Nabi kita sampai 124 para Nabi. Yang Allah turunkan untuk nak menerangkan kepada mereka ini tentang kesesatan yang mereka ada. Kan? Sometimes, contoh kita tengok, kan? Even dalam agama Islam itu sendiri, kalau kita mengaji tentang pengajian al-firaq, kelompok-kelompok dalam agama. Okay, sebelum kita pergi agama lain, kita tengok dalam Islam. Dalam Islam itu, ada orang-orang yang kemudiannya jahil daripada Islam. Mereka diolah daripada Islam itu menjadi satu agama yang lain. Belum lagi kita cerita dalam sektor-sektor agama yang lain. Muncul banyak kan. Kita akan mendapati macam-macam version. Yang kita dah kata bukan itu bukan satu mazhab, bukan, itu satu agama, totally agama yang lain, kerana falsafah akidah yang sangat berbeza, ketuhanan yang sangat berbeza. Datang macam ayah pin, duk campur adukkan Islam, campur aduk dengan Hindu. Datang si fulan bawa ajaran ni, datang si fulan ajaran-ajaran sesat tu. Kejahilan yang telah memandulkan akal kita, yang telah menyebabkan agama Allah ini telah diubah, diolah mengikut selera mereka. Baik. Kemudian ada yang tanya, Assalamualaikum Ustaz, dan tanya dosa besar hanya akan diampunkan dengan taubat, yang maksud meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan. Tapi dosa kecil diampunkan melalui amalan saleh. Adakah maksud dosa kecil ini boleh dilakukan berulang kali dan tidak perlu taubat? Baik. Dosa besar hanya diampunkan melalui taubat yang kita panggil sebagai taubat nasuha. Taubat yang betul-betul kita tulus bertaubat, berazam tidak mengulangi kembali, kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut, minta Allah ampunkan kita. Dosa kecil kita selalu akan nampaklah kita susah nak terlepas dari dosa kecil. Tapi at the same time, rahmat Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim, Allah menjadikan banyak asbab-asbab yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita, sangat banyak. Kan? Antaranya jaga zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 selepas salat. Nabi kata ghufir, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang sebelum dia. Siapa yang jaga salat jemaah, amin, itu sama dengan malaikat, Allah ampunkan. Kita jalan pergi ke masjid, setiap satu langkah dihapuskan dosa-dosa kita. Kita ambil wuduk, setiap titisan yang gugur, Allah ampunkan kita. Macam-macam asbab kita buat sikit kebaikan, Allah ampunkan. Seolah-olah Allah tak nak bagi kita ada lagi dosa-dosa kecil ni. Melainkan kita ni memang tak beramal soleh, dan kita tak ni, yes. Tapi itu Allah jadikan. Tapi kita beristighfar. Dan of course bila kita taubat,
Dia merangkumi taubat daripada dosa besar, taubat daripada dosa kecil. Cuma dosa kecil ni susah kita nak terlepas. Berbanding dengan dosa besar is kind of an option. Kita nak mencuri, kita nak minum arak, nak berzina dan sebagainya, is option. Tetapi dosa kecil ni kita ternampak benda-benda, contoh ternampak aurat orang, it's very very hard. Kan kita nak, kadang kita tengok TV sikit pun ternampak, tengok Facebook sikit ternampak juga kan. Kita ada. Kadang-kadang kita terlepas-lepas cakap sikit, kita tertutup sikit, ada. Tapi Allah Maha Ghafur, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah ini sangat Maha Pengampun, lagi sangat kaya dengan limpahan kasih sayangnya. Lau yu'akhidhukum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Kalau Allah nak betul-betul berkira dengan dosa yang kita buat ni, mesti Allah dah azab kita lah juga. Tapi Allah bagi peluang kepada kita, Allah bagi asbab untuk kita nak diampunkan dosa. Sebab tu jangan putus asa daripada rahmat Allah, always positif pada Allah, keep bersangka baik kepada Allah, banyakkan istighfar hari-hari, insya-Allah. Moga-moga Allah bersihkan kita daripada sebarang dosa. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat. Moga insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa pada hari yang sama dan juga waktu yang sama bertemu lagi kita kembali dalam platform yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Global Ihsan dan hadirin hadirat semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.